Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam reformasi, salam harapan. Banyak salam. Semenjak jadi kerajaan ni salam pun dah banyak. Ya, biar banyak salam tak apa. Ya. Salam tu bermaksud kesejahteraan, ya, keamanan, kesejahteraan. Jadi lagi banyak salam lagi bagus lah sebenarnya. Ya. Pukul 12 tengah malam sekarang ini. Baru selesai bola. Pertamanya nak ucap tahniah kepada pasukan Harimau Melaya, ya, yang telah pun berjaya mengalahkan pasukan Singapura di Stadium Nasional Bukit Jalil sebentar tadi dengan jaringan 4-1. Maka Harimau Melaya layak untuk ke separuh akhir bertemu dengan Thailand pada 7 hari bulan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi kita ucapkan syabas dan tahniah kepada pasukan Harimau Melaya. Dan agak menarik juga di stadium, ya, ada bantuan untuk bantuan untuk menghakis kesan hujan lah di stadium telah pun diguna pakai, ya, atas inisiatif Menteri Belia dan Sukan Han Ayu. Ya, dipinjam daripada Johor. Saya dapat maklumkan pinjam daripada Johor lah, ya. Dan dia hadir juga, Menteri Belia dan Sukan hadir di Stadium Nasional Bukit Jalil bersama dengan timbalannya YB Adam Adli dan juga Menteri Besar Selangor turut hadir. Dan berbaloi lah, ya, kehadiran mereka di Stadium Nasional Bukit Jalil bila kita, ya, Harimau Melaya berjaya menewaskan Singapura 4-1, ya, dan melayakkan diri ke separuh akhir bertemu dengan Thailand. Kalau berjaya di separuh akhir, kita mungkin akan bertemu sama ada Indon ataupun Vietnam, ya. Dalam kumpulan lain, Indon dengan Vietnam akan bertembung di separuh akhir pada 6 hari bulan. 7 hari bulan, Harimau Melaya bertemu dengan Thailand di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan di peringkat separuh akhir ini adalah perlawanan timbal balik, ya. Mula bermain di Stadium Nasional Bukit Jalil, kemudian kita akan pergi ke Thailand pula, ya. Okey, itu pasal bola. Saya nak ucap tahniah je lah, ya. Pasal bola. Di media sosial lain, ya, dalam isu politik masih lagi panas, ya. Masih lagi panas apabila mereka, kumpulan-kumpulan Perikatan Nasional ini, apabila mereka telah dimalukan, ya, di dalam percubaan mereka, ya, untuk cuba, ya, mengambil kerajaan secara tidak demokratik. Tidak demokratik lah tu, ya. Sebab bila kita dah nak curi beberapa ahli parlimen daripada UMNO tu, maknanya tak demokratik lah, kan. Bila Agung sendiri membuat perawaan, dia tolak, ya. Dia cuba juga dengan cara lama dia, iaitu untuk mendapatkan beberapa orang daripada parti-parti, ya, tanpa melalui parti. Itu bermakna cuba untuk membuat sesuatu yang bertentangan dengan atau lambat parti lah, ya. Mereka gagal. Akhirnya satu-satu lagi jalan untuk mereka cuba untuk merampas atau menjatuhkan kerajaan perpaduan ini adalah dengan cara untuk memecahkan UMNO. Itu peluang dia lah, ya. Yang sedang diusahakan. Saya dengar sedang berjalan, ya, tapi saya tak pasti siapa yang mastermind dia. Tapi sedang berjalan, ya. Ada kata kat London, perbincangannya berlaku ke Indon dan juga berlaku dalam negara kita lah, ya. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang telah pun mula, ya, berkempen, ya, mengumpulkan kekuatan mereka untuk menentukan, ya, pucuk pimpinan UMNO itu, ya, bukannya daripada kumpulan yang sekarang ini menyokong kerajaan perpaduan, ya. Sebab dia tahu dengan adanya atau lambat parti, kemudian dia juga tahu dengan adanya perjanjian, ya, kepada semua ahli parlimen di dalam Barisan Nasional itu sebelum mereka bertanding pilihan raya, ya, apa saja keputusan mesti mengikut keputusan parti, ya. Walaupun 3-4 orang ahli parlimen tak setuju, tapi mesti mengikut kehendak keputusan parti. Jadi yang menyokong kerajaan perpaduan ini adalah keputusan parti Barisan Nasional itu sendiri, ya, terutamanya UMNO. UMNO yang paling banyak lah, ya, kerusi di dalam Barisan Nasional. Keseluruhannya ada 30, ya, daripada Barisan Nasional. Di Sabah
di Sabah bersatu dengan yang dah keluar bersatu adalah di Sabah, GRS yang dah keluar. Okey, itu adalah dari antara usaha-usaha mereka, ya, cuba dengan cara itu, iaitu dengan menggunakan Perhimpunan Agung UMNO ni, pemilihan parti UMNO ini untuk menjatuhkan kumpulan Zaid Hamidi dan juga kumpulan seperti Maslan, Mak Hassan dan sebagainya, orang yang menyokong kerajaan perpaduan ni, mereka cuba akan tumbangkan di dalam pemilihan UMNO. Ya. Hasrat mereka adalah apabila adanya pimpinan baru dalam UMNO, maka akan memudahkan kerja Perikatan Nasional. Ya. Mereka akan ikut kehendak Perikatan Nasional dan UMNO, ya, dijangkakan akan menarik sokongan kepada kerajaan perpaduan. Ya. Itulah dia punya matlamat dia, ya. Sebab apa ada yang daripada bersatu, daripada PN ni lah, ya, yang bersungguh-sungguh pula, ya, campur tangan dalam pemilihan UMNO, ya. UMNO yang nak buat mesyuarat, UMNO yang nak buat pemilihan, bersatu pula yang lebih-lebih. Pasal apa? Pasal dia nak gunakan UMNO tu, ya. Waktu UMNO susah, dia tak peduli. Ya, waktu dia jadi kerajaan, ya, waktu Muhyiddin jadi kerajaan, dia tak layan UMNO ni, ya. Apa saja permintaan UMNO, UMNO nak menteri tambah tak bagi, UMNO nak jadi timbalan Perdana Menteri dia tak bagi, ya. UMNO desak untuk ada pilihan raya awal, dia tak ikut. Zaman dia jadi kerajaan dulu, ya. Sekarang ni dia amat memerlukan UMNO, ya, untuk mencapai cita-cita Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri. Itu jalan yang masih lagi ada, ya. Dia akan usahakan. Dia berhabis duit pun tak apa, ya. Banyak lagi duit Muhyiddin ni, ya. Banyak lagi duit Muhyiddin ni. Belum ada lagi duit yang kena beku dia. Kesihatan dia pun belum selesai lagi, ya. Yang duit 600 bilion, 530 bilion tu kan, masih belum selesai, ya. Banyak lagi balance tu kan. Jadi tak ada masalah, ya, untuk dia gunakan duit itu untuk menentukan dalam pemilihan UMNO ini kumpulan-kumpulan dia menang, ya. Presiden dia akan letak orang dia lah, ya. Kita dah tahu siapa, ya. Ada yang kata Hishamuddin, ada yang kata KJ, ya. Dia antara kumpulan tu. Tapi saya pasti Ismail Sabri mungkin tak melibatkan diri lah, ya, Ismail Sabri. Tapi macam Hishamuddin kemungkinan, ya, KJ, beberapa orang lagi ni, kemungkinan dia akan bertanding presiden untuk menjatuhkan Zaid Hamidi. Bila kumpulan itu dapat memimpin UMNO, maka mudah, ya. Dia akan buat keputusan, ya, dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi mereka di bawah kepimpinan yang baru, ya. Mereka akan buat keputusan bahawa Barisan Nasional ataupun UMNO itu sendiri menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan, ya. Dan dia kena juga minta beberapa parti lain juga bantu, ya. Kalau UMNO Barisan Nasional saja tak cukup, ya. Tak cukup untuk dia nak jatuh kerajaan perpaduan, ya. Dia ada 30 sekarang ini, ya, 30. Yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat sokongan 148, ya, 148. Kalau berubah pucuk pimpinan dalam UMNO itu sendiri, ya, tolak 30, masih ada lagi, ya, masih ada lagi kekuatan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal, ya, menerusi kerajaan ini. Tapi dia akan usahakanlah. Yang paling penting 30 ini dia akan tarik, ya. 30 ini dia akan tarik. Dengan syarat mereka mesti menguasai UMNO. Ya, kumpulan yang pro kepada Muhyiddin ini mesti menang dalam pemilihan UMNO. Mesti menang. Kalau menang dalam pemilihan UMNO, mereka akan buat satu keputusan bahawa UMNO tarik sokongan daripada kerajaan perpaduan, ya. Kalau jatuh kerajaan perpaduan itu, maka dia kata Barisan Nasional atau UMNO memberi sokongan pada Muhyiddin, maka Muhyiddin naik balik semua dah lah dia Perdana Menteri, ya. Bukan UMNO pun yang naik, kan. Dia akan angkat Muhyiddin lah. Dia nak gunakan UMNO tu, dia nak gunakan UMNO itu untuk, ya, mencapai cita-cita Muhyiddin, ya, dan juga mencapai cita-cita puak-puak lebay ni. Hari ni saudara, hari ni sedap dia hentam kita, ya. Dia hentam Partai Harapan. Kenapa nak terima kluster mahkamah, kenapa nak terima UMNO, kenapa pula PH ni boleh melanggar prinsip dulu lawan UMNO,
sekarang ni bersama dengan UMNO. Sekarang dia sebut, dia sedap cakap lah. Ya, sebenarnya yang kempen berjalan sekarang ini, mereka pun sedang berusaha untuk dapatkan UMNO. Dapatkan sokongan UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional sekarang ni dah macam anak dara sunti. Ramai yang berminat kan. Cakap di belakang macam tak nak lah kan. Cakap di belakang tak mau. Tapi dalam hati mau. Sebab apa? Sebab dia nak gunakan UMNO ini untuk mereka jadi Perdana Menteri lah. Untuk Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Sekarang ni dia tak cukup. Dia ada 74. Ya? 74. Kalaulah dia dapat mempengaruhi pemilihan UMNO dan UMNO membuat keputusan ya untuk tarik sokongan kepada kerajaan perpaduan, kita campurlah ya, 74 campur dengan 30. Kalau campur lagi berapa orang lagi, dia kena cari banyak lagi tu. Sebab kita ada 148. Ya? 148. Kalau tolak 30 sokong Muhyiddin, ya, kalau Zahid kalah dalam pemilihan, tolak 30, Anwar masih lagi ada majoriti. Ya. Pada saya, ianya satu kerja pertama sekali sukar, yang kedua kerjanya adalah satu kerja yang bodoh lah. Ya. Bagi UMNO bodoh. Ya. Kalau dalam perwakilan sanggup ya untuk nak jatuhkan Zahid, nak jatuhkan Mak Hassan, nak jatuhkan ahli majlis tinggi yang lain yang bertanding, hanya kerana nak naikkan Muhyiddin. Itu satu pekerjaan yang saya rasa amat bodoh sekali lah. Satu tindakan politik yang bodoh. Ya. Sebab apa? Sebab kamu sanggup pecah belahkan parti kamu, ya? Tanpa sebab apa-apa, sanggup pecah belahkan parti kamu hanya kerana nak selamatkan Muhyiddin. Hanya nak naikkan, nak angkat Muhyiddin. Ya. Apakah kamu lupa sejarah? Bagaimana Muhyiddin ini, ya, sewaktu kerajaan PH perintah dulu, dia dengan Mahathir ni dalam bersatu, dia ni dah curi ahli-ahli Parlimen UMNO. Berbelas-belas orang. Ahli Parlimen daripada UMNO Barisan Nasional ini dicuri oleh bersatu. Ya? Termasuk Mustafa Muhammad Jeli, ya? Dicuri masuk jadi ahli bersatu. Mas RNT apa tu yang Ketua Puteri UMNO Melaka tu. Dia pun dicuri masuk bersatu. Orang ini masa dia jadi kerajaan bawah kerajaan PH dulu, ya? Dengan Mahathir, kerja dia macam tu lah kerja dia. Ya? Kerja dia untuk curi. Daripada dulu lagi perangai mencuri ni. Curi ahli parlimen daripada UMNO masuk bersatu. Kemudian nak jadi Perdana Menteri pun curi lagi. Ya? Masa tu tak ada undang-undang antara empat. Antara empat parti tak ada lagi masa tu. Sedaplah. Ya? Tawar jawatan menteri, tawar jawatan timbalan menteri, penasihat bertaraf menteri, duta khas bertaraf menteri, seronok dia. Ya? Shopping sakan dia masa tu. Tapi bila dah ada aturan parti ini, inilah yang menjadikan mereka dah tidak keruan sekarang ni. Itu yang jadi mereka meroyan lah. Meroyan. Sebab apa? Nak beli dah tak boleh. Ya? Kalau nak dapat sokongan daripada UMNO Barisan Nasional, dia kena tukar pucuk pimpinan UMNO Barisan Nasional. Sebab keputusan adalah keputusan secara en bloc. Ya, secara keseluruhan parti. Tak boleh lagi secara individu. Tak boleh lagi kita jadi ahli parlimen, kita seorang buat keputusan. Ikut kepala kita sendiri. Tak boleh sekarang ni. Ya, mesti ikut keputusan parti secara en bloc. Sebab itu pemilihan UMNO kali ini penting bagi mereka. Ya, penting bagi mereka. Dan dia juga menjadi perhatian kepada kita dalam kerajaan perpaduan. Sebab dia akan memberi kesan kepada kerajaan perpaduan. Ya, dia akan beri kesan kepada kerajaan perpaduan. Sama ada jatuh ataupun kita punya sokongan akan jadi kurang kalau puak-puak ini berjaya ya, menguasai UMNO. Ya. Mereka nak bertanding bukan nak memperkuatkan UMNO. Ya, yang menawarkan diri ini, yang nak bertanding lawan Zahid, yang nak bertanding lawan Mahsan ke, ya, yang nak bertanding Majlis Kerja Tertinggi. Bukan mereka bertanding nak memperkuatkan UMNO. Ya, mereka bertanding hanya kerana apa? Kerana mengikut. Ya, mengikut kata bos mereka. Ya, iaitu daripada Perikatan Nasional. Digunakan UMNO ini ya, untuk tolak Zahid dan kumpulan dia. Kemudian kalau puak-puak mereka menang, kau kena sokong aku. Ya, kena sokong Muhyiddin. Itu cara dia. Puak-puak ni sebenarnya dia tak boleh nak move on. Ya? Dia tak boleh nak terima hakikat. Selagi ada jalan untuk mereka menjatuhkan kerajaan perpaduan ini, mereka akan gunakan.
Ya. Mereka akan gunakan apa saja jalan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan ini, dan mereka sanggup lakukan apa saja, ya, hatta berbelanja banyak pun, ya, berbelanja juta-juta pun dia tidak ada masalah, ya, asalkan dia dapat kembali, ya, membentuk kerajaan. Jadi kita uh, kena juga, ya, peka, dan juga kita kena pantau juga, ya, pergerakan-pergerakan Papua ni. Ha? Uh, dan dalam UMNO sendiri saya percaya, ya, ada pihak-pihak yang akan memantau, ya, sama ada dalam pemilihan ini akan berlaku amalan rasuah, ya. Sebab Papua tu biasalah, ya, Papua Perkhidmatan Nasional ni duit banyak, ya. Boleh saja diberikan duit kepada ketua-ketua bahagian dalam UMNO itu, ya, asalkan kamu sanggup jatuhkan presiden yang ada sekarang ini, ya. Kalau kalau mereka bertanding untuk memperkuatkan UMNO, tidak ada masalah. Ya? Kalau dia menang, kemudian dia kekal. Ya? Kekal bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Itu tidak ada masalah. Ya? Kalau dia menang, dia kata kami tetap juga bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Itu tidak menjadi masalah. Mungkin UMNO tidak akan jadi berpecah dan sebagainya. Tetapi kalau matlamat dia bertanding, hanya kerana dia nak menjatuhkan Kerajaan Perpaduan ini, dan memberikan sokongan kepada Muhyiddin. Ini akan menjadikan dalam UMNO itu akan berlakulah, ya, pecah belah yang hebat, dan akhirnya yang untung siapa? Yang untung bersatu lah. Yang untung bersatu dengan PAS. Ya. Sebab kita kena ingat, ya, parti yang boleh katakan parti Melayu, ya, adalah parti bersatu, ya, merupakan parti yang boleh katakan Melayu. Ya. Parti PAS juga parti dia boleh katakan parti Melayu. Dan UMNO, ya, adalah parti Melayu. Ya, ada 3 parti Melayu kat situ. Ya, kalau dia pecahkan UMNO, ya, dah lah UMNO sekarang ni tak kursi dah tak banyak dah. Ya, banyak hilang, tinggal 30 je menang, kan? Kalau yang sedikit itu berjaya dipecahkan oleh bersatu, yang ruginya UMNO lah. Yang ruginya UMNO. Yang untung siapa? Yang untung Muhyiddin lah. Untung-untung dia boleh jadi Perdana Menteri balik semula. Dia ingat Muhyiddin nak bagi kepada UMNO. Mungkin salam lah dia nak bagi ke UMNO. Ya? Kalau pemimpin UMNO yang menang ni mengisytiharkan, menyokong Muhyiddin, Muhyiddin takkan bagi jawatan Perdana Menteri kepada UMNO. Atas alasan, UMNO bawa berapa kursi? 30, kami banyak. Muhyiddin kata, kami Perkhidmatan Nasional, kami ada 74. Ya? Lebih pada 2 kali ganda daripada Barisan Nasional. Takkanlah nak letak UMNO Perdana Menteri. Ya? Kamu jadi timbalan, okey. Ya, jadi menteri-menteri pun okey lah. Ini kemungkinan tawaran yang akan diberikan kepada UMNO. Jadi saya tak fikirlah UMNO ni sebodoh itu. Ya? Kalau orang PAS, saya tak pelik. Pasal orang PAS ni memang dia takkan lebih fikir panjang. Ya, kalau orang PAS ni, apa kata bos dia, ya, walaupun tak masuk akal, walaupun tak logik, walaupun fitnah, ya, walaupun PAS ni tetap percaya. Tapi saya tak fikir orang UMNO sampai sebodoh itu. Ya? Dia kena fikir sendiri. Ya? Kalau bersama dengan Perkhidmatan Nasional, memberikan sokongan kepada Perkhidmatan Nasional, apakah ini bermakna mereka berpeluang menjadi Perdana Menteri? Ya? Tak berpeluang. Dapat timbalan je. Kalau dapat timbalan, sekarang pun dah dapat timbalan. Apa lagi? Apa bezanya? Kan? Apa bezanya? Itu baru dari segi jawatan dalam kerajaan. Ya? Kalau UMNO bergabung dengan Perkhidmatan Nasional, masalah yang kedua nanti adalah waktu pilihan raya. Nak letakkan kursi itu. Ya? Nak letakkan kursi itu. UMNO nak bertanding di mana? Sebab UMNO adalah parti Melayu. Ya? Takkan UMNO nak bertanding kat kursi DAP. Ya? Kursi-kursi macam Bentong. Ya? Takkan UMNO nak bertanding kat situ. Ya? UMNO bertanding di kursi-kursi majoriti Melayu. Di Kota Felda, di kampung-kampung sebagainya. Ya? Tapi di mana? Ya? Nak bertanding di Kelantan. PAS lah sapu situ. Takkan PAS nak bagi. Nak bertanding Terengganu. PAS pun ada kat situ. Takkan PAS nak bagi. Ya? 74 kursi parlimen dalam Perikatan Nasional itu, sudah semestinya Perikatan Nasional akan pegang. 74 ini UMNO tak boleh kacau. Ya? Ini kami dah menang. Yang selebih pada itu, kena tengok kawasan pula. Kan? Termasuk kawasan-kawasan yang majoriti kaum Cina ataupun kawasan-kawasan yang ada
campuran. Apakah UMNO nak bertanding di kawasan seperti Bentong? Apakah UMNO nak bertanding di kawasan-kawasan seperti Raub, contoh? Ya? Dan seperti Petaling Jaya. Saya tak fikir UMNO sampai ke tahap itu. Ya? Kamu bila dah bersama dengan Perikatan Nasional nanti, masalah bagi kamu adalah untuk kamu bertanding. Silap-silap, ya, kursi yang pegang sekarang ini pun akan bertambah kurang lagi. Ya, akan bertambah kurang. Yang ada 30 sekarang ni pun silap-silap akan jadi bertambah kurang daripada yang ada sekarang ini. Sebab kamu tak boleh dapat kursi-kursi yang telah pun dimenangi oleh Perikatan Nasional. Ya. Takkan dia nak bagi, ya, kursi-kursi yang dia dah menang. Contohnya macam Indra Mahkota, ya, di Pahang. Ya, PN dah menang. Apakah dia nak bagi UMNO dekat Indra Mahkota? Ya. Apakah dia nak bagi kursi contohnya macam di Temeloh? Ya. Dia menang. Takkan dia nak bagi dekat UMNO? Ya. Kursi-kursi yang lain yang di Kelantan boleh katakan 100% PAS. Ya. 100% PAS. Dia guna pun bertanding guna logo PAS. Takkan dia nak bagi UMNO masuk? Ya, dia dah menang. Ha? Jadi UMNO kena cari balance selain daripada 74. UMNO kena cari situ kalau UMNO nak bertanding. Ya. Dan yang selain daripada 74 itu termasuklah kursi-kursi yang DAP bertanding. Apakah UMNO sanggup masuk kursi tempat-tempat DAP bertanding? Tak mungkin. Ya. Tak mungkin nak masuk nak hulu kepala untuk kena sembelih, kan? Jadi kalaulah orang UMNO ni bijak, ya, dalam pemilihan ini dan mereka boleh fikir dengan waras, ya, untuk jangka masa panjang UMNO, untuk jangka hayat UMNO lebih lama, ya, mereka lebih selamat bersama dengan Pakatan Harapan. Ya, bukanlah kita katakan ini Pakatan Harapan ni terbaik, ya, tak ada. Ya, semua parti ni adalah kelemahan-kelemahan dia, tapi kalau nak bandingkan UMNO bersama dengan Perikatan Nasional, seperti ibarat sorong kepala lah, ya, sorong kepala untuk disembelih. Kita pun tahu, ya, tujuan Penubuhan Bersatu itu pun sememangnya memang untuk nak ganti UMNO. Ya, cerita-cerita mereka dah pernah lah, ya, nak haramkan UMNO ni. Ya, itu Zaid Hamidi pun cakap. Zaid Hamidi pun sebut bahawa ada usaha nak mengharamkan UMNO sewaktu kerajaan PH Perintah dulu. Ya, sewaktu Muhyiddin jadi Menteri Dalam Negeri. Ya, mereka berusaha untuk nak mengharamkan parti UMNO. Sebab pada jangkaan mereka, kalau haram saja parti UMNO, ahli-ahli UMNO tidak ada pilihan. Dia akan pergi kepada Bersatu. Itu andaian mereka. Sebab tu mereka nak mengharamkan parti UMNO. Tetapi alhamdulillah, ya, parti UMNO dapat diselamatkan oleh siapa? Itu yang diceritakan bahawa dianya tidak dipersetujui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu. Ya, walaupun waktu kerajaan PH Perintah dulu, Anwar bukan pegang jawatan dalam kerajaan, ya, dia cuma ahli parlimen biasa, ya, tapi Anwar masih lagi pengerusi, ya, dalam Pakatan Harapan ketika itu. Ya, dan dia dia antara orang yang membantah, ya, usaha untuk mengharamkan UMNO. Bagi Anwar, walaupun keadilan waktu itu menentang, ya, Pakatan Harapan juga melawan UMNO, melawan Barisan Nasional dalam pilihan raya, ya, tetapi bukan cara kita, ya, nak berdepan dengan musuh politik dengan cara main kotor, dengan cara main jahat. Ya, kita berdepan cara gentleman. Ya, bertanding dalam pilihan raya, lawan dia. Kalah lah, kalau menang lah. Bukan cara kita bila kita rasa tak boleh mampu nak lawan dia, kita haramkan dia. Ini tak boleh lah. Ya, Anwar bukan style dia macam tu. Ya, sebab itu Anwar di antara yang membantah, ya, usaha masa itu untuk mengharamkan parti UMNO ini. Ya. Jadi dah ada, ya, ada fakta, ada bukti usaha-usaha daripada Bersatu untuk nak mengharamkan parti UMNO ini. Apakah ahli UMNO sekarang berfikir elok UMNO bersama dengan PN? Ya. Dah tahu dah. Ya, orang tu dah berusaha dah. Dah cuba nak mengharamkan parti UMNO. Tiba-tiba kita pergi serah kepala kita kat dia, buat apa? Ya. Jadi fikirlah banyak kali. Ya. Fikirlah banyak kali. Kalau tak suka kepada Zahid sekalipun, ya, kalau tak suka kepada Zaid Hamidi sekalipun, kurang-kurangnya kita sayang kepada kerajaan perpaduan yang ada hari ini.
Kurang-kurangnya kita sayang kepada parti UMNO itu sendiri. Ya, parti UMNO itu sendiri. Jadi kalau dulu Zahid ni kalau dia nak fikirkan dia nak selamat, dia boleh ikut je macam Mustafa Muhammad dulu. Ya, ikut cakap Mahathir, keluar. Ya, bubarkan UMNO. Bubarkan UMNO. Ya, semua masuk bersatu. Boleh saja Zahid waktu itu kalau dia nak hancurkan UMNO. Ya, join bersatu. So, silap dia dapat jadi menteri waktu tu. Ya, kalau ikut cakap Mahathir. Tetapi apa pun orang cakap tentang Zahid, ya, satu benda yang kita boleh respect dengan Zahid ini, dia tak sampailah ke tahap itu. Ya, tak sampailah, tak tergamak lagi hati dia nak mengharamkan ataupun nak mengkhianati, ya, parti dia sendiri, ya, UMNO itu. Ya. Sebab itu saya katakan, ya, sebab itu orang bertanya, ya, PH kalau dibagi pilihan sama ada nak bersama bersatu PN ataupun bersama dengan Barisan Nasional yang dalam tu ada UMNO, mana pilihan? Ya? Kalau tanya peribadi saya lebih suka memilih UMNO Barisan Nasional berbanding Perikatan Nasional yang ada dalam tu bersatu, ya, ada dalam tu semburit, ya, semua ada dalam tu. Penjual agama pun ada dalam tu, pengkhianat pun ada dalam parti tu, ya. Jadi kalau kita nak berkawan, kalau kita nak berpakat, ya, nak buat persefahaman, lebih baik kita buat perjanjian ataupun mufakat dengan musuh politik, ya. Jangan kita membuat perjanjian dan persefahaman dengan pengkhianat. Dia ada beza, saudara, ya. Musuh politik dengan pengkhianat ini dia ada beza, ya. Musuh boleh lagi kita ajak bincang, ya, boleh lagi kita ajak minum teh, boleh lagi kita adakan persefahaman, ya. Sebab zaman Nabi dulu pun, ya, dia pernah mengadakan perjanjian, ya, persefahaman dengan musuh orang Islam waktu itu, ya, tentera Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah, ya, di antara orang Islam dengan yang tentera kafir, ya, orang kafir ada perjanjian Hudaibiyah, ya. Mereka adakan perjanjian, ya, yang dipersetujui bersama, ya, di zaman Nabi dulu, ya, bermakna tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Tetapi dengan pengkhianat jangan sesekali buat kawan. Pengkhianat ni dia darjat dia lebih tinggi, ya, pengkhianat ni dia lebih tinggi daripada iblis sebenarnya, pengkhianat ni, ya. Dan pengkhianat ni dia tak kenal siapa, ya. Kamu Tok Lebay ke, kamu ulama ke, kamu orang biasa ke, ya, kamu pangkat datuk ke, pangkat tun ke, apa ke, dia tak ada, dia tak kira darjat. Kalau dah khianat, pengkhianat lah. Walaupun kamu ulama, ya, walaupun kamu itu serban tebal, ya, jubah sampai ke lantai, ya, tak ada. Kalau dah khianat, tetap khianat, ya. Dia tak kenal siapa pengkhianat ni, ya. Jadi kalau dengan pengkhianat tak boleh, ya, tak boleh kita jadikan kawan ataupun tak boleh kita nak percaya dalam membuat apa sahaja perjanjian ataupun persefahaman. Dengan musuh, okey, ya. Dalam perang pun kita dengar, ya, selalu dalam peperangan ada waktunya gencatan senjata, kan. Macam dulu peperangan antara Iran dengan Iraq, ya, peperangan dengan orang Yahudi pun, dia jahat-jahat Yahudi pun ada masanya dia berperang, ya. Israel sana tu ada masa dia berperang, ada waktu dia ada waktu gencatan senjata. Walaupun akhirnya dikhianat dan sebagainya, ya, ada dalam politik ada juga gencatan senjata. Macam kita dengan BN sekarang ni, ya, membentuk kerajaan perpaduan, ya, tanpa kita sangka ini semua kerja Tuhan. UMNO pun tak sangka, kita tak sangka, ya. Pasal musuh kita dalam berapa tahun kita lawan UMNO Barisan Nasional ni, ya, lagi kita tak sangka. Tapi perancangan, ya, kita cuba nak elak, UMNO pun cuba nak elak, ya. Masalah UMNO apabila dia kalah pilihan raya, dia hanya dapat 30, UMNO dah bersedia dah jadi pembangkang, ya. Tetapi perancangan Allah itu, ya, mengatasi apa yang kita fikirkan, apa yang kita rancangkan, ya. Tak pasal-pasal, ya, Barisan Nasional yang dapat 30 boleh jadi kerajaan, yang dapat 73, 74 kerusi jadi pembangkang, ya. Sebab apa jadi bangkang? Sebab pembangkang. Kan? Nak buat pilihan pun tak boleh, buat pilihan politik pun tak boleh, ya. Nah, ini masalah dia. Sebab apa? Keegoan tinggi, ya. Keegoan dia melebihi daripada kebijaksanaan. Nak buat tindakan-tindakan politik pun, ya, tak boleh buat keputusan yang paling bijak, ya, yang paling bijak. Sekurang-kurangnya kalau dia terima, ya, cadangan
daripada tuanku untuk mewujudkan kajian perpaduan, sekurang-kurangnya ya dapatlah mententeramkan sikit suhu politik, ya. Dan kamu pun boleh jugalah memegang beberapa jawatan, ya, menteri, ya, boleh juga bantu-bantu rakyat di kawasan kamu, sungguh kurang macam tu, paling tidak sepenggal 4 tahun ke 5 tahun dapat pilihan raya, so nak lawan-lawan dah balik kan. Tapi sebab mereka yakin, ya, mereka yakin kalau lah kali ini boleh lagi masuk ikut atap. Tu yang dia sombong, tak mau, ya. Depan wartawan dia sebut dia tak mau bersama PH, ya. Lepas pada malam pilihan raya tu dia sebut depan wartawan, no PH, no PH. Direct sebut, ya, punya egonya. Bukan sekadar itu, depan dalam istana pun tolak cadangan tuanku, tak mau dengan PH. Sebab dia tahu kalau bersama dengan PH, automatiklah Perdana Menteri itu Anwar Ibrahim. Sebab PH lebih banyak kerusi daripada Perikatan Nasional. Ya? PH 82, Perikatan Nasional 73 waktu itu. Ya? Takkanlah Agong nak lantik orang 73 kerusi. Ya, tentulah Agong akan bagi kepada Anwar Ibrahim dan Muhyiddin mungkin jadi timbalan. Takkan Muhyiddin jadi timbalan, kan? Pernah jadi Perdana Menteri, kan? Kali kedua jadi timbalan pula. Beratlah macam tu. Dia pun tahu, takut marah dia jatuh. Sebab itu dia dengan keegoan dia, ya, dengan keegoan dia, maka dia tolak. Sebab dia rasa ada lagi peluang untuk dia, ya, jadi kerajaan, ya. Cari-carilah, tengok-tengoklah kalau ada mana-mana apa ni, tingkap ke, siling yang boleh dikopak ke, kan, atap yang boleh ditebuk, dah cubalah kalau boleh tebuk, ya. Dan selain daripada itu, seperti mana yang saya sebut tadi lah, dia akan gunakan pemilihan UMNO ini. Dia akan gunakan pemilihan UMNO ni. Dia berhabis duit pun tak apa. Janji pemilihan UMNO ini, dia akan cuba hasut ahli-ahli UMNO supaya jatuhkan pimpinan yang ada sekarang. Sebab pimpinan yang ada sekarang inilah yang meletakkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Ya? Sebab tu dia kata tukar pimpinan UMNO tu. Bila tukar pimpinan UMNO, kau orang sokong kami lah. Ya? Pimpinan yang baru kena sokong kami. Ya? Cuma saya nak bagi tahulah kepada ahli UMNO, kalau kamu katalah kamu menang, ya, berjaya mengalahkan Kemudian Zahid ni, katalah kamu menang, kalau kamu pindah kepada Perikatan Nasional, kalau kamu cukup jumlah kan, cukup jadi kerajaan, okey, katalah kamu pindah tiba-tiba tak jadi kerajaan, bayangkanlah, ya, bayangkan, tak pasal-pasal je, elok-elok UMNO berada dalam kerajaan, tapi sebab kebodohan, ya, dengar cakap si Tompok tu, tak pasal-pasal dah jadi kerajaan, jadi pembangkang balik semula, kan. Jadi bukan satu kerja yang mudah, ya. Jadi berfikirlah dengan waras, ya. Dah jadi kerajaan sekarang ini dengan kerajaan yang ada kekuatan, ya, 2/3. Kenapa bodoh pula kita nak pergi letak bersama dengan PN yang belum tentu cukup lagi, ya, belum tentu cukup. Belum tentu GPS akan ikut, belum tentu GRS akan ikut, ya. GPS Sarawak sekarang ni dia nak ikut pun atas sebab apa? Sebab segala yang dia tuntut telah pun, ya, diusahakan. Ada sebahagian yang telah pun dilaksanakan, seperti di Sabah, ya. Contohnya macam apa ni, pengurusan gas diserahkan kembali kepada Sabah, ya. Kemudian timbalan Perdana Menteri tak ada dalam sejarah lagi. Timbalan Perdana Menteri datang daripada Sabah dan Sarawak ni, daripada Borneo. Sekarang sudah ada timbalan Perdana Menteri. Jadi apa lagi keperluan GPS nak pergi ikut PN, ya? Kalau GPS tak ikut PN, GRS pun tak mau ikut, hanya UMNO saja 30 orang ni pergi ikut, Muhyiddin tak boleh untuk kerajaan. Tak cukup. Tak cukup jumlah. Tak cukup, saudara. Jadi sebab itulah sebelum abang kata tu, sebelum terlambat, ya, sebelum kamu membuat satu kesilapan, dalam pemilihan ini berfikirlah, ya, fikirlah banyak kali, ya, supaya jangan, ya, akibat tindakan bodoh itu yang rugi parti UMNO, ya, fikirlah sendiri, ya. PAS Parti Melayu, Bersatu Parti Melayu, kemudian UMNO pergi nak serah tengkuk pula, nak jadi satu Parti Melayu berada dalam gabungan PN. Kemudian minat pilihan raya, pening kepala mana nak tanding, pasal apa? Berebut, ya, tempat-tempat sedap, ya, yang dah menang dah tentu dah dia menang, ya, 74 kerusi tu dah tentu dah dia menang, takkan UMNO nak ambil,
Ya. Lebih pada 74, ya, berebutlah pula. Dalam sekali dia hantar UMNO bertanding dekat tempat DAP. Terpaksa lah UMNO pergi kat Bentong. UMNO pergi dekat kawasan di Pulau Pinang kan. Tempat yang DAP kuat, Petaling Jaya, Segambut, Sepang. Jadi UMNO akan bertanding kat situ. Tempat Melayu banyak ni PAS dengan Bersatu akan agih-agihkan sesama dia. UMNO pergi tempat lawan tempat DAP. Apakah ahli UMNO sanggup sanggup UMNO diperlakukan sedemikian rupa? Kalau tak sanggup, lebih baik dalam pemilihan parti ini tentukan pucuk pimpinan itu adalah pucuk pimpinan yang akan menyokong kerajaan perpaduan. Bukannya memilih pemimpin yang terang-terang khianat UMNO, sanggup khianat UMNO hanya kerana nak bersama dengan Bersatu, nak bersama dengan puak-puak lebay ni. Sedangkan sewaktu mereka berkuasa, mereka sedikit pun tak peduli UMNO. Sewaktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia tak peduli UMNO ni. Dia tak peduli. UMNO berkali mesyuarat, desak nak minta jadi timbalan Perdana Menteri. Muhyiddin buat tak tahu je. Buat tak tahu je. Sampai nak jatuh, barulah letak Ismail Sabri jadi timbalan. Lepas tu dia tumbang. Dan menteri-menteri, banyak tuntutan daripada UMNO nak menteri-menteri kanan, apa semua. Dia tak peduli. Tak dapat. Jadi dibuli UMNO habis-habisan. Sewaktu Bersatu jadi mengetuai kerajaan. Hari ini, bila dia susah, dia harapkan UMNO tolong dia. Apakah orang UMNO tidak boleh berfikir? Saya percaya kebanyakan ahli UMNO, perwakilan-perwakilan UMNO bukanlah sebodoh macam Walak Awam PAS. Walak Awam PAS tak kata apalah. Dia sejak azali lagi macam tu. Kalau dah makan air tapak kaki, makan air tapak kaki di Masjid Rusila tu, habis tak kata apa lah, kan? Masalah sikit nak ubat tu, kan? Dia akan angguk je lah. Dia angguk je. Apa yang pemimpin disebut. Hari ni pemimpin kata haram, haram lah. Besok pagi dia kata halal, halal lah. Tak boleh nak fikir. Jadi ahli UMNO saya percaya, orang parti yang pernah jadi kerajaan berpuluh-puluh tahun, mereka ada pengalaman politik yang banyak. Jadi buatlah pertimbangan yang sebijak-bijaknya. Kalau nak pilih, pilihlah yang terbaik untuk parti kamu. Jangan nanti bila parti dah kena khianat, parti dah nak diharamkan, barulah berasa menyesal. Okey, di TikTok ni pun ada kawan ni. Astagfirullah, ni siapa cakap ni? Saya sekarang ni saya live di TikTok. Terima kasih banyaklah, saya jarang live di TikTok. Rekal Barbosa. Rekal pun ada. Terima kasih Rekal. Macam mana? Aku punya live ni macam mana? Clear tak suara? Datuk Meletup pun ada. Nordin Muhammad. Terima kasih. Yang sama. Okay. Clear bos, kata Rekal. Terima kasih banyak Rekal. Aku jarang nak live dekat TikTok ni. Tapi kebetulan apa ni, buat kat YouTube, buat sekali lah. Sekali. Jadi bagi yang geng-geng yang ada kat TikTok ni, kalau yang belum lagi subscribe saya punya channel YouTube, boleh subscribe lah. Fauzdin Channel. Untuk anda, bersama kalau saya buat live di YouTube, bolehlah untuk kita share perkongsian. Okey, itu saja cerita pasal UMNO je malam ni. Cerita pasal UMNO. Banyak sebenarnya cerita pasal UMNO saya nak sebut ni. Tapi cukuplah sekadar ini dulu. Akan datang kita akan ulas lagi. Sebab saya difahamkan minggu depan saya dah bermula dah persidangan UMNO. Dan saya difahamkan kemungkinan pimpinan Pakatan Harapan akan dijemput lah. Sama ada Presiden, sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Timbalan Presiden Keadilan akan jemput sebagai tetamu. Saya difahamkan lah sebab hari Khamis dia orang buat mesyuarat. Majlis Tinggi UMNO akan mesyuarat untuk nak bincang sama ada jemputan diberi atau tidak kepada parti-parti gabungan dalam kerajaan perpaduan. Jadi kita tengoklah macam mana. Tapi gerakan yang dikatakan telah pun bermula untuk nak jatuhkan Zahid, memang betul berlaku lah. Saya kat sini pun saya dengar juga.
ya, di kedai-kedai kopi, cakap kempen untuk nak menjatuhkan Zahid. Sampai ada slogan, uh, asal bukan Zahid. Tu dia digunakan ayat tu tu. Ya, asal bukan Zahid. Maknanya siapa saja yang bertanding Presiden UMNO, kita kena sokong. Asal bukan Zahid. Ini yang perangkap yang dibawa oleh Perikatan Nasional. Perangkap yang dia bawa. Dia akan kata, UMNO ni okey je, dia kata kan. Kamu tolak Zahid je. Tolak Zahid je. Sebab dia tahu, ya, hubungan Zahid dengan Anwar Ibrahim tu rapat dulu lagi. Daripada dulu, daripada UMNO lagi. Anak didik Anwar Ibrahim. Dan antara orang yang punya idea mengadakan satu perjanjian sebelum bertanding, ada MOU, itulah daripada Zahid. Ya, Zahid dah baca dah. Kalau tak ada perjanjian ini, ya, ikatan setiap calon ini, maka ahli UMNO akan jadi pelacur-pelacur politik lah. Ya, akan dibeli macam dulu. Jadi apa yang Zaid Hamidi belajar pengalaman dia selepas langkah Sheraton, di mana ahli UMNO itu dibeli dan sebagainya, kan? Dia belajar daripada peristiwa itu, maka Zaid beringat dalam PRU ke-15 ini. Siapa yang jadi calon, sign dulu. Ya? Sign mengatakan bahawa kalau menang, ya, kalau menang sebagai ahli parlimen, apa saja keputusan, hendaklah mengikut keputusan parti. Sebab kamu adalah calon parti. Kamu menggunakan logo parti. Kamu menggunakan duit parti. Kamu menggunakan jentera parti. Maka kamu kena ikut arahan parti. Jadi bila nak jadi calon, kena sign lah. Bila sign, ni yang Muhyiddin tak boleh nak ambil ni. Ya? Muhyiddin tak boleh nak curi. Sebab masing-masing dah ada. Jadi dia marah dengan peraturan itu. Maka dia kempen sekarang ni dalam pemilihan UMNO supaya jawatan presiden itu ditandingi. Ya? Saya tak tahu siapa yang berani nak bertanding. Ya? Sama ada Isyamuddin ataupun Zaid Hamidi. Zaid Hamidi pula. Aziz Syamudin ataupun KJ. KJ. Saya rasa Sam Sabri mungkin tidak lah. Sam Sabri mungkin dia pun fikir, buat kerja bodoh macam tu kan. Dia pun dah rasa jadi Perdana Menteri. Apa lagi, jaga kawasan dia pun cukup dah. Kan? Tapi orang yang tentu dah. Orang kata apa tu? Alang-alang seluk perkasam. Macam Syamudin kan. Alang-alang dah pemimpin UMNO dah tak percaya kat dia. Macam KJ pun kan, elok-elok dirembau kena tukar tempat lain. Maknanya UMNO sendiri, pemimpin UMNO pun dah tak percaya kat dia. Ya? Jadi kalau dia duduk diam pun sama juga, orang tak percaya. Jadi alang-alang menyeluk perkasam, dia sampai ke pangkal lengan. Jadi lawan presiden. Ya? Jadi di sinilah peranan, ya, Perikatan Nasional akan mainkan. Ya? Jadi Perhimpunan Agung UMNO tak lama lagi ini bukan saja menarik perhatian kepada ahli UMNO, tetapi ianya amat penting kepada Perikatan Nasional. Ya? Dia mengharapkan supaya UMNO ini mendapat kepimpinan baru. Dengan kepimpinan baru itu, ya, secara en blok, UMNO akan tarik sokongan daripada Kerajaan Perpaduan dan menyokong Perikatan Nasional. Ya? Bila dah sokong nanti, ya, bukan UMNO jadi Perdana Menteri. Ya? Sebab kamu tak cukup kursi. Yang jadi Perdana Menteri akulah. Kau orang duduk bawah, cukuplah. Kan? Jadi kalau orang UMNO bijak, ya, kalau setakat nak duduk bawah, lebih baik kekal kerjaan yang ada sekarang. Dah tentu dapat. Kan? Dah tentu dah duduk timbalan Perdana Menteri. Bila duduk dengan Perikatan Nasional, belum tentu dapat timbalan Perdana Menteri. Sebab PAS kata dia pun banyak kursi. Ya? Bersatu Perdana Menteri dia Muhyiddin. Dia nak jadi Perdana Menteri lah. Okey, timbalan. Katalah nak bagi ke UMNO. Mesti PAS marah. Dia kata UMNO bawa ada 30. Kan? Bawa ada 30. Ana kata jadi. Ana ada 40 lebih. Ana lah jadi timbalan. Waktu itu dah masa tu nak menyesal tak guna dah. Jadi sebelum sebelum terlajak perahu, jadi fikirlah banyak kali, ya. Sebab kamu sekarang ni berurusan dengan bapak penipu. Bapak penipu, bapak pembeli, ya, pembeli pelacur-pelacur politik. Ya, lebay pun lebay penipu, kan. Muhyiddin pun Muhyiddin penipu, kan. Banyak ucapan dia menipu. Jadi orang macam ni, kalau UMNO masih percaya lagi, ya, saya tak tahulah. Ya. Okey, cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini, sayang. Siapa pula tu? PM tepi. Sudah cukup jumlah. Okey, jumpa lagi di lain masa. Terima kasih banyak kerana sudi luangkan masa bersama dengan saya. Ya.
InsyaAllah esok lusa kita akan sembang lah apa-apa yang patut kita sembang. Ya. Kali ini kita nak cuma share balangan. Ya. Akan datang, tahulah. Ya, mungkin dalam 2 hari persidangan UMNO nanti saya rasa agak panas jugalah. So pastinya dalam Masyarakat Agung UMNO nanti dalam perwakilan ucapan perwakilan akan sentuh jugalah isu apa ni kerjasama dalam kerajaan perpaduan, ya, dan saya pasti benda ini akan dijawab dan diterangkan dengan lebih jelas oleh Presiden UMNO, ya, Zahid dalam ucapan dasar dia, ya. Timbalan, ya, Mama Hassan, ya, akan menjelaskan, Mama Hassan sebagai timbalan Presiden UMNO, dia akan meresmikan persidangan pemuda dan wanita. Ya, di situ Muhammad Hassan akan menjelaskan. Kemudian peringkat UMNO, UMNO Pusat, peresmian atau ucapan dasarnya, ya, akan disampaikan oleh Presiden ZMAD. Mungkin ZMAD akan gunakan dalam ucapan dasar dan juga dalam ucapan penggulungan dia, ya, untuk menjawab segala persoalan yang bakal timbul dalam Perhimpunan Agung UMNO. Ya. Jadi Perhimpunan Agung UMNO ni amat menarik, ya, antara dua jalan. Satu jalan kerajaan perpaduan. Ya. Jadi UMNO ni terbentang 2 jalan. Satu jalan kerajaan perpaduan. Belah kanan kerajaan perpaduan. Belah kiri, berhaluan kiri ini kerajaan pengkhianat nasional ataupun kerajaan pertikaian nasional ataupun kerajaan pengumuman nasional. Tak kisahlah tu. Semuanya serasi tu, ya. Pengkhianat pun serasi sebab dalam parti tu ada pengkhianat. Ya. Pertikaian pun serasi juga nama dia sebab dalam tu ada je ahli parlimen yang mempertikaikan keabsahan Anwar Ibrahim, pertikaikan ni kan. Pertikaian nasional pun sesuai, ya. Jadi tak kisahlah, antara 2 jalan, kerajaan perpaduan ataupun kerajaan perikatan nasional, pertikaian nasional, pengkhianat nasional. Tak kisah tu, ya, penipu nasional, tak kisah. Pilihlah antara 2 jalan ini. Janganlah tersalah pilih, kan. Kenali musuh anda, ya. Kenali musuh anda, jangan nanti bila dah terlajak, terlajak perahu tidak boleh diundur, ya. Sebab mulut santan binasa. Sebab mulut santan binasa, ya. Okey, cukup sampai sini berapa kali okey dah ni? Tak juga cukup, tak juga belah hari kan. Okey, terima kasih banyak, ya. Perjudian nasional kata Halim. Halim kata perjudian, tambah lagi lah. Orang tulis lah apa nak tambah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.